Assalamualaikum adik-adik. Pada video kali ini kita akan belajar macam mana cara untuk tukar pecahan kepada perpuluhan. Jadi untuk tidak membuang masa, jom kita mula. Pada video kali ini kita akan terus pergi kepada soalan contoh. Kalau adik-adik nak belajar asas tentang perpuluhan, macam mana cara baca dan juga cara tulis, adik boleh tengok pada video cikgu yang sebelum ini. Nanti cikgu akan letakkan link dia pada description di bawah. Baik, kita terus pergi kepada soalan contoh yang pertama, 1/10. Macam mana kita nak tukar menjadi perpuluhan? Okey, mula-mula kita salin dulu nombor ini, 1/10. Baik, untuk tukar dia jadi nombor perpuluhan, kita tengok yang di bawah ini ada nombor 10. Jadi soalan ini senanglah. Sebabnya kita hanya perlu gerakkan titik saja. Jadi nak gerakkan titik kena ada titik dulu. Tengok pada nombor atas ni tak ada titik. Jadi macam mana nak buat? Kita boleh letak titik di bahagian belakang sini. Okey. Di hujung sekali nombor kita letak sendiri titik. Lepas tu kita tengok nombor di bawah ni 10. Satu saja sifar yang ada. Jadi kita gerakkan titik ni sekali saja. Gerakkan titik ni sekali, titik sudah berada di sini. Okey. Jadi nombor sekarang ni sudah menjadi titik perpuluhan 1. Okey. Dan adik-adik kena ingat asas bagi perpuluhan, titik tak boleh duduk macam ni. Dia mesti dikepit dengan nombor. Jadi sebelah sini dah ada nombor, sebelah sini tak ada nombor. Apa yang kita boleh buat ialah kita letak sendiri sifar. Jadi jawapan dia dekat sini ialah sifar perpuluhan 1. Itulah jawapannya. Baik, kita bergerak ke contoh yang kedua, 36/10. Soalan ini sama juga cara kiranya. Kita salin dulu 36 per dengan 10. Jadi sekarang ni tak ada titik, kita letak sendiri titik dekat belakang. Lepas tu kita kira berapa sifar yang ada. Sekarang ni kita ada satu sifar, jadi kita gerakkan sekali saja. Okey. Jadi titik sudah berada di sini, belakang ni dah tak ada titik. Jadi jawapannya ialah 3/6. Jadi tulis balik jawapan dia dekat sini, 3/6. Itulah jawapannya. Contoh soalan yang ketiga, kali ini kita ada sifar atas dengan bawah. Ini pun salah satu cara untuk memudahkan kita jawab. Okey. Bila soalan dia ialah 20 per dengan 100. Okey, kalau atas ni ada sifar dekat belakang dia, bawah pun ada sifar dekat belakang dia. Bila soalan macam ni, kita boleh potong sifar atas dan bawah. Okey. Jadi dekat sini kita potong satu, atas ni kita potong satu. Jadi sekarang ni sudah tinggal 2/10. Okey, barulah kita buat macam tadi. Kita tambah titik sendiri dekat belakang. Lepas tu kita gerakkan sekali. Okey, sebab apa gerakkan sekali? Sebab bawah ni sifar ada satu saja. Jadi sekarang ni sudah jadi titik perpuluhan. Okey, 2. Depan ni tak ada nombor. Okey, kita tak boleh tinggalkan titik perpuluhan macam ni. Kita kena letak sifar dekat depan. Jadi dapatlah jawapan dia ialah sifar perpuluhan 2. Itulah jawapannya. Kita bergerak kepada soalan contoh yang keempat. Baik, pada contoh yang keempat ni nombor dia ialah 1/5. Jadi tak ada sifar lagi dah kat sini. Macam mana cara kita nak buat? Caranya ialah kita ada dua cara sebenarnya. Cara yang pertama, kita boleh jadikan nombor bawah ni sama ada 100 ataupun 10. Okey. Jadikan nombor bawah ni 100 ataupun 10 dulu. Contohnya 1/5. Okey. Macam mana kita nak jadikan 5 ni jadi 10? Kita darab dia dengan 2. Jadi atas ni pun kita darab dengan 2. Jadi dapatlah 2/10. 2/10. Okay, sekarang ni ada satu sifar dekat bawah. Kita letak titik dekat belakang ini macam tadi juga. Okay, lepas tu kita gerakkan dia sekali. Titik sudah ada belakang. Kita akan dapat titik perpuluhan 2. Lepas tu kita akan letak sifar sendiri dekat depan. Jadilah sifar perpuluhan 2 jawapan dia. Jadi sini sifar perpuluhan 2. Ini ialah cara yang pertama. Cara yang kedua, kita boleh bahagikan dia. Kalau adik-adik ingat balik asas untuk pecahan, okay, 1/5 sama juga dengan 1/5. Jadi dekat sini kita tulis dulu 1/5 sama dengan 1/5. Jadi ini 1/5 ni kita buat dalam bentuk lazim.
Jadi kita buat dulu bentuk lazim dia di sini. 1 bahagi 5, 1 bahagi 5. Baik, 1 nak bahagi pada 5. 1 biji guli nak bagi pada 5 orang, tak boleh. Jadi macam mana cara nak buat dia? Okey, kita akan letak di sifar sebab tak boleh. Okey. Lepas tu 5, okey, darab dengan sifar ni. Sifar darab 5 akan dapat sifar. Okey, tolak tinggal 1. Okey, sini trik dia. Untuk bahagi, caranya kita bila nombor ni dah habis tapi ada baki lagi kat bawah, kita letak titik dekat belakang ni. Lepas tu kita letak sifar sendiri. Okay? Seterusnya kita turunkan sifar ni ke bawah. Okay? Dan dapat 10. 10 bahagi 5 kita akan dapat 2. 2 darab 5 kita akan dapat 10. Okay? Kita akan bahagi sampai dia habis. Tinggal tak ada baki. Sekarang ni tolak, habis. Jadi dapatlah jawapan dia 02. Okay? 02 ni sebenarnya titik kita baru letak tadi kita naikkan. Okay? Dapatlah jawapan dia sifar perpuluhan 2. Seterusnya, apa pula jadi bila tak ada sifar, lepas tu ada nombor bulat pula dekat depan. Okay, sekarang ni kita kena ceraikan dulu nombor bulat dengan nombor pecahan. Macam mana cara dia? Okay, kita salin dulu. 12 5 per 8 sama juga dengan ceraikan dia dulu. 12 tambah 5 per 8. Jadi 12 ni kita tak payah buat apa. 12 tu kita salin saja. Sekarang ni yang kita nak kira ialah yang belakang ni. Jadi kita akan buat pengiraan baru bagi nombor 5 per 8 ni dekat tepi ni. Jadi 5 per 8 sama dengan 5 bahagi 8. Jadi kita akan dapat 5 bahagi dengan 8. Okay, 5 bagi 8. Okay, tak boleh. Sebab apa? 5 biji guli nak bagi pada 8 orang tak cukup. Jadi kita akan dapat sifar. Okay, sifar darab 8 kita akan dapat sifar. Tolak kita akan dapat 5 balik. Okay, ada baki. Okay, tapi tak boleh nak buat apa-apa sebab tak ada nombor dah. Jadi kita tambah sendiri sifar dekat belakang ni. Nak tambah sifar kita kena letak titik dulu. Letak titik. Okay, lepas tu kita letak sifar. Baru kita tak ubah nilai dia. Kalau kita letak titik saja, kalau kita letak sifar saja, dia akan jadi 50. Kita dah ubah nilai daripada 5 kepada 50. Tapi kalau kita letak titik dulu, lepas tu kita letak sifar, dia akan jadi 5 perpuluhan sifar. Masih lagi 5. Jadi, sifar, okay, kita turunkan ke bawah. Dah jadi 50. 50 bahagi 8. 50 bahagi 8 kita akan dapat 6. Okay? Sebab 6 darab dengan 8 kita akan dapat 48. Tolak dekat sini. Okay, pinjam sini tinggal 4. Sini jadi 10. Turun jadi 2. Okay, sekarang ni kita ada baki 2. Kita tambah lagi sifar. Selagi ada baki kita jangan berhenti. Kita akan teruskan kira. Okay, letak lagi sifar dekat bawah ni. Okay, sekarang ni sudah jadi 20. 20 bahagi dengan 8. Kita akan dapat 2. Okay, kita akan dapat 2. Okay, 2 darab dengan 8 kita akan dapat 16. Tolak, okay, macam tadi juga, pinjam sini jadi 1, sini jadi 10, okay, turun bawah ni jadi 4. Okay, 4. Okay, lepas tu kita tambah lagi sifar satu lagi ke atas. Lepas tu turunkan pula sifar ni dekat bawah. Kita akan dapat 40. 40 bahagi 8 kita akan dapat 5. 5 darab dengan 4 kita akan 5 darab 8 kita akan dapat 40. Tolak, habis. Okay, bila dah habis dekat bawah, okay, bila dah habis dekat bawah, sekarang ni titik perpuluhan ni kita naikkan saja. Jadi dapatlah jawapan dia sifar perpuluhan 625. Okay, sifar perpuluhan 625. Tapi ini bukan jawapan akhir lagi sebab kita ada 12 tadi. Jadi 12 tambah dengan sifar perpuluhan 625. Jadi dapatlah jawapan dia 12,625. Ini baru jawapan akhir. Jadi kita keluarkan jawapan kat sini. 12,625. Itulah jawapannya. Soalan contoh yang ke-6. Ini ialah soalan di mana situasinya bila nombor tu kita bahagi tak habis-habis. Maksudnya kita bahagi lagi tambah sifar, bahagi lagi tambah sifar, tak habis-habis. Macam mana cara kita nak buat? Okey, contohnya macam ni. 12 5 per 7. Okey, kita tulis dulu 12. Okey, 5 per 7 sama juga dengan, okey, kita ceraikan dia dulu. 12 tambah dengan 5 per 7. Macam tadi 5 per 7 ni yang kita akan kira. Okey, kita buat sini 5 bahagi dengan 7. Okey, 5 bahagi dengan 7. Baik, 5 bagi 7 tak dapat. Letak sifar. Sifar darab dengan 7 dapat sifar. Tolak tinggal 5. Okey, jadi kita nak
teruskan lagi kira sebab masih lagi ada baki. Kita letak titik perpuluhan, lepas tu kita letak sifar. Turunkan sini akan jadi 50. 50 bahagi dengan 7, kita akan dapat 7 sama dengan 49. Tolak, kita akan dapat sini 5 jadi 4, pinjam sini jadi 10, 10 tolak 9 dapat 1. Okey, tinggal 1. Okey, ada baki lagi, kita teruskan. Okey, teruskan, letak sifar kat bawah ni, dapat 10. 10 bahagi dengan 7 dapat 1, 1 darab 7 dapat 7. Okey, teruskan, tolak. Sini pinjam jadi sifar, sini jadi 10, 10 tolak 7 akan jadi 3. Okey, letak lagi sifar. Okey. Lepas tu turunkan sifar, 30 bahagi dengan 7 kita akan dapat 4. 4 sama dengan 28. Okey, tolak sini, sini tinggal 2, sini jadi 10, 10 tolak dengan 8 dapat 2. Okey, jadi 2. Turunkan pula sifar satu lagi. Okey, turunkan sifar satu lagi, sini dah jadi 20. 20, okey. Bahagi dengan 7 kita akan dapat 2. Okey, kita akan dapat 14. Okey, tolak dia akan jadi sini tinggal 1, sini jadi 10, sini jadi 6. Jadi kalau kita perhatikan dekat sini, nombor ni jadi panjang. Sebab apa? Titik perpuluhan kita kat sini. Kalau kita naikkan titik perpuluhan kat atas ni, sudah jadi 4 nombor selepas pada dia ni dah jadi panjang ni. Ini jadi panjang. Jadi kalau macam ni, kita berhenti dekat sini saja, jangan teruskan. Walaupun ada baki, kita biarkan kat situ sebabnya kita nak pada 3 nombor saja selepas pada titik perpuluhan. Jadi apa yang perlu kita buat ialah nombor yang kedua, nombor yang ke-3 dengan ke-4 ni, belakang ni, okey, per 10, per 100, per 1000, per 10,000 ni, 2 ni nombor belakang ni, kita akan bundarkan dia. Okey, kita akan bundarkan dia sebab kita nak 3 saja. Okey, kita nak sampai nombor 4 saja. Kita tengok nombor belakang ni. Nombor belakang ni nombor 2. Okey, nombor 2 bawah pada nombor 5. Jadi dekat sini kita tak payah tambah apa-apa. Jadi kita ambil saja nombor dekat sini ni. Okey, dapatlah jawapan dia ialah okey, 12 tambah dengan sifar perpuluhan 714. Okey, sampai situ saja kita ambil. Jangan ambil lebih. Okey. Seterusnya, tambahlah 2 ni, kita akan dapat 12,714. Jadi, dapatlah jawapan dia terakhir kat sini, 12,714. Okey. Kalau kita teruskan kira ni memang tak akan sudah. Akan terus panjang sampai bila-bila tak habis. Jadi, kita biarkan sampai situ. Kita nak sampai 3 titik perpuluhan saja. Jadi, inilah caranya. Okey, jadi dapatlah jawapan dia terakhir, 12,714. Okey, itulah jawapannya. Baiklah adik-adik, itu saja untuk video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.